Okay, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam salam sejahtera. Okay, dah 10:30. Okay, macam yang saya janjikan sebelum ni, kita nak buat sharing session untuk sambungan yang semalam. Semalam saya ada buat satu step by step macam mana nak dapatkan idea. Orang yang tak tahu, orang yang tak ada idea macam mana nak buat editing foto ataupun editing grafik ataupun editing design yang berkenaan dengan produk yang dia dah buat ataupun dia bakal nak buat. Itu saya bagi idea lah macam mana nak dapatkan idea. Dan daripada situ kemahiran kita gunakan kemahiran basic saja. Okey, kita copy kita punya konsep, masuk dekat orang ni punya konsep yang cantik, kita kopikan dia punya konsep dan kita olah balik, kita jadikan. Itu yang traditional, saya boleh kata sebagai kalau bagi saya sendiri, dia adalah ultimate punya guideline untuk orang yang buntu, yang tak ada idea. Kita copy daripada orang lain. Kalau ada siapa-siapa yang dah tengok semalam ataupun yang dah tengok posting selepas tu, saya tengok macam mana proses tu daripada satu foto kepada satu foto, dia jadi lebih dia jadi lebih fokus dengan benda yang kita nak tu lah. Dia jadi macam kita design ni, bila kita bukan designer. Okay, ada pertanyaan. Bila kita bukan designer, kita akan pergi kepada lebih kepada tak cenderung untuk tak ada idea ataupun tak tahu nak buat benda tu. Macam mana kita nak bagi jadikan grafik tu. Okay, kalau yang ada yang dah masuk, ada yang tengah tengok, boleh tolong komen jelas atau tak jelas, ataupun faham ataupun tak faham. Okay, yang hari ni pula saya punya sambungan. Bila kita cakap pasal sambungan, kita nak pergi kepada video pula hari ni. Okay, macam mana kita nak musim wabak ni, kebanyakan viewer dah memang duduk dalam rumah. Okay, lebih kepada duduk rumah dan tak ke mana-mana. Itu yang saya fokuskan sekarang. Okay, nak pula tahun 2020 ni adalah tahun video. Okay, kita nak fokus kepada, sambil-sambil tu saya tulis sementara tunggu orang masuk. Okay, nak naikkan view, macam nak naikkan view video di Facebook dan YouTube. Okay, macam mana nak naikkan video di Facebook dan YouTube sedikit lebih daripada sebelumnya. Okay, kalau ada yang dah tengok tu, kalau dah ready, boleh tolong komen ready. Okay, saya tunggu sekejap lagi. Sambil-sambil tu saya ceritalah. Semalam pun saya cakap ni berdasarkan real case. Bila saya cakap real case, benda ni dah digunakan oleh pakar-pakar yang lebih hebat daripada kita lah. Orang yang memang famous dekat social media, dia dah gunakan teknik-teknik tu. Okay, teknik-teknik tu sekarang dah lebih kepada kita kena, kalau ikut Facebook dengan YouTube ni, dia ada trend dia berubah-ubah. Okay, sebab tu kita pun kena sentiasa upgrade. Yang sekarang ni saya fokuskan ni adalah so far yang terbaru. Okay, daripada sini kita boleh bawa kita punya viewer, kita boleh stopkan kita punya viewer dan tengok kita punya video walaupun seminit, walaupun 3 minit, walaupun 5 minit. Okay, dalam pada masa sama, konten kita mestilah benda yang menarik kan. Okay, kalau dah ready boleh tolong komen ready. Okay, saya nak start dalam masa 1 minit lagi. Sebab semalam pun saya ada buat sharing. Kalau siapa tengok kat saya punya profile kat Facebook, saya ada buat sharing pukul 10-5 minit macam tu lah. Dalam masa 20 minit ke 25 minit macam tu, saya ada buat sharing yang 3 poin yang saya nak kongsi. Sekarang saya kongsikan, sebab tu saya ajak semalam masuk. Dan daripada situ saya share saja apa yang kami dah buat dan apa yang hampa semua dan tuan-puan semua boleh buat untuk kita naikkan sikit. Sebab sekarang musim dia adalah sebanyak-banyaknya orang tengok Facebook ataupun orang tengok YouTube. Okay, sambil-sambil kita tingkatkan kita punya ibadah, tingkatkan kita punya zikir dan solat, kita boleh juga ambil ilmu ni. Kita still jangan lupa kita punya benda yang kita dah buat, bisnes kita yang sebelum ni, kita jadikan ini sebagai satu peluang. Okay, kita jangan terlalu fokus kepada masalah, kita ambil peluang,
kita cuba produce, kita buat, jangan cuba, kita buat je produce video-video baru. Daripada situ kita akan mula tengok demand. Okey, kita pun boleh tengok demand melalui apa yang kita post, ada tak dapat sambutan ataupun tak dapat sambutan. Okey, daripada situ pun kita dah boleh tengok demand sekeliling rakan-rakan kita kat Facebook dan ramai orang macam mana pula kan. Okey. Okey, kalau dah masuk, kalau tengah tengok boleh tolong komen, sebab yang ni sharing adalah saya rasa sangat eksklusif, dan yang best saya boleh tanya soalan. Okey, saya share mengikut perkembangan terkini, dan dalam pada masa yang sama kita buat sama-sama. Okey, video nak naikkan video view di Facebook dan YouTube. Okey, kita start. Hari ni sekarang fokus je adalah kita nak buat orang tengok video kita dengan lebih lama, ataupun dengan kata yang lain sambil dia scroll Facebook. Kita kena faham Facebook ni function dia scroll. Okey, macam mana kita nak buat? Okey, nombor 1 step dia adalah kita kena guna black bar. Menggunakan, saya tulis kat sini, sambil itu boleh tolong komen juga, menggunakan black bar. Okey, apa tu black bar? Black bar ni adalah black bar tu adalah black bar lah. Okey, saya tunjuk direct sekarang saya pakai macam saya cakap semalam, untuk naikkan video mestilah kita gunakan video editing punya software. Sekarang saya gunakan Wondershare Filmora 9, kalau boleh nampak dekat screen. Jadi saya advisekan tengok sesi live sharing session ni menggunakan PC lagi baik, sebab kita nampak lagi jelas saya punya screen. Okey, so far kalau jelas, beritahu jelas. Kalau tak jelas pun boleh bagi tahu. Saya perlukan feedback tau, sebab daripada feedback ni kita boleh tahu apa kelemahan, dan mungkin ada yang tertinggal dekat belakang. Macam tu kita nak kalau boleh nak semua orang yang tengok ni ambil peluang ni dan sama-sama buat. Okey, kalau ada masalah, kalau tak faham apa-apa boleh direct tanya. Okey, sekarang saya dah masuk Filmora 9. Kalau yang belum ada Filmora 9, okey, boleh download. Filmora 9 ni adalah software yang free. Okey, dan dia ada version yang berbayar. Okey, software free ni kita pakai dulu. Filmora 9 adalah software yang top, okey, yang mudah, yang famous, yang ramai orang pakai. Dan even saya dah mencubanya, saya dah guna dia memang sangat simple. Dia very friendly user. Okey, untuk orang yang baru pakai dia pun sangat friendly user. Okey, katalah sekarang saya nak buat video, kita pergi kepada direct one to one, step by step. Katalah sekarang saya nak buat video, saya nak create video, saya dah ada footage lah, andaikanlah saya nak create video untuk naikkan viewer di dalam Facebook. Okey, saya nasihatkan kat sini ada beberapa size 16:9, widescreen ataupun Instagram, portrait, standard dan sebagainya. Saya punya cadangan dekat sini kita pakai Instagram. Okey, sebab square, kalau mengikut perkembangan yang terkini, square ni adalah size yang paling sesuai untuk Facebook. Sebab dia punya, kalau tuan-puan perasan, square kalau bila kita scroll handphone, kita akan nampak video square tu lebih penuh screen. Bila wide screen dia akan jadi kecil. Okey, kalau faham boleh tolong faham. Dia berbeza tau. Bila ni saya nak tunjuk sekarang tak nampak. Bila dia wide is wide, okey, maksud dia row by column dia, ataupun dia jadi rectangle macam tu saya cakap, dia jadi rectangle, segi petak yang panjang tu. Okey, kalau kita gunakan Instagram punya format ataupun satu di sebelah satu, dia akan jadi square. Maksudnya dia jadi square. Okey, yang ini rectangle dan ini akan jadi square. Square ni adalah yang paling baik untuk setting Filmora dan untuk Facebook untuk masa kini. Okey, saya tekan je dekat Instagram kat sini. Saya pergi dekat new project, sebab ni adalah new project. Okey, saya tekan new project. Okey, ini adalah interface Filmora 9, Wondershare Filmora 9.
Yang ni siapa tak ada, saya ulang balik, boleh download dekat boleh direct Google pun boleh juga, tulis saja Filmora ataupun Wondershare. Okey, dia akan keluar Filmora 9 lah. Okey, yang ni sebab saya online kan, dia ada suggest produk-produk lain. Okey, kita pergi kepada sini. Okey, macam saya cakap sebelum ni, menggunakan macam mana saya nak tunjukkan menggunakan black bar ni. Kita pun kena pasti tujuan juga. Ini kita pergi yang nombor 1 menggunakan black bar. Menggunakan black bar, saya pergi sambil-sambil tu saya tulis. Okey, nampak ke, jelas ke saya punya audio? Saya tak check pun. Okey Okey, menggunakan black bar, macam mana kita nak menggunakan black bar? Dengan cara kita letakkan okey, letakkan tajuk, letakkan tajuk simple saja, tajuk simple di atas dan di bawah. Okey, tajuk simple di atas dan di bawah untuk menarik, sambil-sambil tulis menarik perhatian penonton, ataupun senang cakap netizen. Okey, netizen ni kena pandai tackle. Okey, kalau kena pandai tackle, maksudnya kita kena buat konten yang berkaitan dengan apa yang dia suka. Okey, sekarang kalau semalam episod 4, episod 3 saya ada guide kan macam mana nak gunakan software ni. Sekarang ni sambil-sambil sebab ada orang tonton, saya akan buat step by step sambil saya tunjuk, sambil saya cakap. Okey, kalau ada permasalahan boleh tanya ataupun nak tanya benda lain pun boleh. Yang tu lebih baik sebab kita two-way communication kan. Okey, sekarang saya nak drop clip. Andai kata saya dah ada clip, okey, yang ni saya nak tarik viewer. Saya gunakan video dekat sini. Saya ada video pengantin. Sekejap saya tengok. Okey, saya ada video cake. Okey, saya tunjukkan sini. Saya drag saja. Saya ambil file dekat desktop, saya drag kat sini. Okey, dia dah masuk dalam ni. Okey, sekejap saya tutup ni dulu. Okey, sambil-sambil tu saya tutup. Okey, saya dah dragkan video dengan cara drag and drop. Okey, saya try sekali lagi. Saya ambil yang ni version komputer baru. So far gen sekarang ni memang boleh drag and drop. Software version lama mungkin tak boleh. Saya ambil sekali lagi, saya tunjuk je. Saya drag sini, saya drop bahagian kotak ni. Jadi sebab dah ada, tapi saya delete dulu. Saya tunjuk macam mana dia masuk lah. Saya drag file ni, ada review 3 gemilang kit house. Saya ambil, saya drag dekat drop your clips, images or audio here, or click here to import media. Okay, bila kita dah drag kat sini, okay, bila kita dah drag dekat kawasan sini, kita kena bear in mind dan kalau perasan tadi saya dah pilih project size. Saya dah pilih project size wide. Square. Bila saya dah pilih format saya square, maksudnya dia petak tau. Dekat screen dia petak. Memang sekarang tak nampak lagi. Okey, yang ini nanti saya drag. Bila saya drag, dia akan tanya soalan. Tengok sekejap. Saya drag dekat bahagian saya drag dekat timeline lah, bawah ni, sini. Sekejap, sambil-sambil tu. Yang ni adalah media box, yang mana library yang kita import segala lagu, footages ataupun apa-apa video kita letak dalam yang kiri ni. Yang kanan ini adalah preview dan juga program punya screen. Kenapa program dan preview punya screen? Kalau preview, sekarang saya double click dekat video ni, dia akan appear dekat sini. Even autoplay, dia akan appear kat sini. Sini adalah preview. Dan dalam masa yang sama, bila kita drag, bila saya nak start projek ini, file projek ni dah ada, saya drag dia masuk dekat bawah. Okey, dia akan tanya soalan. Macam saya cakap tadi, dia akan tanya soalan sebabnya adalah file size project yang kita nak letak square adalah tak sama dengan video yang kita nak pakai. Okey, maksudnya size tak sama. Senang cakap, size dia tak sama.
Okay, the resolution of frame rate of this media does not match the settings of this project. Do you want to change the project settings to match this media? Dia tanya nak change project setting tak? Untuk saya sekarang, saya nak square. Jadi saya nak maintain. Okay, maksudnya saya kena keep project setting lah. Faham Saya nak keep project setting. Bila saya nak keep project setting, saya kena tekan yang kanan. Kalau saya tekan match to media, dia akan ubah saya punya setting project ni kepada setting yang sama dengan video. Sekarang ni kita nak video yang ikut kita punya format. Okay, kita kena tekan keep project setting supaya video kita untuk Facebook tu jadi lebih yang macam mana kita nak. Okay, saya tekan keep project setting. Okay, nampak? Saya menggunakan video wide. Saya letakkan dalam video, saya letakkan dalam project yang saiznya square. Okay, video tu yang ni untuk software ni dia mudah dekat sini. Okay, sebab dia akan ikut, nampak tak jadi cantik. Itu adalah black bar. Okay, pelajaran nombor 1 itu adalah black bar, atas dan bawah. Okay, dapat satu black bar. Kenapa dia black bar? Sebab dia black. Black bar senang nak faham dia adalah, biasanya dalam filem dia akan gunakan benda yang macam tu. Saya boleh cakap roughly dia macam tu. Black bar sekarang untuk social media dia dah jadi lain lah. Dia jadi benda yang dia letak wording. Okay, dia letak perkataan-perkataan yang menggambarkan video. Yang tu saya cakap tadi, pelajaran yang macam mana kita nak naikkan view dekat kita punya video kat Facebook ni, dengan cara kalau orang tengok video tu orang tak kenal, orang takkan stop. Stopper dia adalah wording yang kita nak letak tu lah. Jadi dekat ruang ni saya dah drag. Okay, yang kalau yang tak tahu, saya terangkan sikit. Bila cursor kat sini, dia macam boleh zoom in zoom out. Zoom in zoom out ni bukan kecil, pendek dan panjang. Dia jadi macam kecil dan besar saja. Okay, dia ikut timeline. Bila kita nak edit secara detail, kita kena zoom lah. Okay, boleh juga guna Ctrl plus ataupun Ctrl minus di keyboard. Untuk Windows, Ctrl plus ataupun Ctrl minus di keyboard. Okay, yang tu, ini adalah step by step. Ini gila saya tak tengok. Okay, kalau siapa-siapa yang tengok, dia tolong share lah. Sebab yang ni saya bagi step by step, sambil faham benda yang basic. Dan bila faham benda yang basic, boleh jadi super. Sebab apa boleh jadi super? Sebab kita dah tahu basic. Jadi olah lah macam mana pun, InsyaAllah benda tu akan jadi senang untuk kita. Kita tahu basic saja. Okay, bila saya dah drag kat sini, black bar di atas dan bawah. Bila black bar di atas dan bawah, saya boleh letakkan wording. Saya pergi dekat titles. Untuk Filmora 9, ada titles kat sini. Nampak dekat screen ada titles punya. Kita boleh letak titles lah. Titles kat sini ada banyak. Okay, ada macam-macam jenis. Okay, saya pergi dekat titles yang dia banyak. Yang best pasal Filmora 9 ni, dia banyak free preset. Dia banyak free ready made lah. Senang cakap, template yang dah siap. Kita cuma ubah je. Untuk ni, saya pergi kepada title. Okay, banyak title sangat kat sini. Untuk black bar punya kita nak letak tulisan atas dan bawah untuk tarikkan view kita dengan lebih lagi. Kita pilih sahaja mana-mana. Sebab sekarang ni sebenarnya title ni adalah untuk apa orang panggil untuk sebagai animation. Nama pun title, dia ada in dan out. Saya pilih yang paling simple lah. Atas sekali saya pilih paling simple. Saya drag saja, nampak your title je, saya drag saja sini. Sebenarnya klip ni panjang, dalam 6 minit. Sekarang ni saya tak pendekkan lagi. Okay, saya nak tunjuk macam mana saja. Bila kita drag, kena ingat word yang kita drag ni mestilah layer dekat atas video. Kalau nampak sini timeline video yang kita dah drag. Video yang kita dah drag dalam timeline. Layer kedua ni adalah layer di mana kedudukan teks dia akan duduk atas video. Kalau saya ubah video dia dekat atas, so teks ni ada dekat bawah lah. Okay, black bar ni sebenarnya very simple. Okay, dan boleh letak lagi layer lain kalau perlu. Okay, buat masa sekarang kita letak satu saja dulu. Okay, sebab bila kita letak satu, dia lagi mudah lah kita nak belajar sekarang ni. Sebab ni konsep dia adalah nak buat black bar. Dan kalau dah pandai selepas tu, boleh letak berbagai-bagai layer. Dan kalau ikut yang tuan-tuan semua kena faham, bila kita letak banyak layer, kita punya requirement komputer akan jadi lebih sikit lah. Dan juga rendering proses untuk export nanti dia akan jadi sedikit lama. Sebab dia akan lebih berat sebab grafik. Okay, jadi saya kat sini saya letak black bar ini boleh dipanjangkan dan dipendekkan. Contoh saya letak dalam area sampai seminit. Saya tarik je ke sini. Okay, nampak tak dia punya title memanjang-manjang kat situ.
Bila title dah panjang kat situ, okey, kita dah masih lagi dalam step menggunakan black bar. Okey, bila title dah panjang, title dah dia panjangkan hingga seminit. Okey, andai saya potong lah sebab video ni terlalu panjang. Cara nak potong dia, pergi dekat cursor dekat bawah, kita pergi dekat mana-mana yang kita nak potong dan kita tekan gunting kat sini. So dia akan potong. Yang belakang saya tekan dan saya tekan delete dekat keyboard. Okey, yang nak mencukupkan saya panjangkan sikit lagi title. Saya tekan dulu dekat title, pastikan select layer tu, tekan dekat dia dan ubah dia mengikut cursor-cursor yang keluar dekat kita punya keyboard. Okey, ini adalah video. Kalau untuk pengetahuan nak tengok video penuh ada dekat kami space share di YouTube dan juga Facebook. Kami ada channel kami ada channel konten yang buat weekly. Okey, even sekarang ni adalah lebih kepada unlimited punya konten. Okey, boleh tengok video penuh ada dekat di kami share YouTube. Okey, default title ni adalah your title here. Sebab saya tahu cake ni kedainya nama apa, saya nak tangkap viewer. Jadi saya kena gunalah perkataan elemen yang menarik viewer. Saya tulis dekat sini kamera pula. Video cake. Okey, ini benda yang main peranan juga, cake paling sedap. Okey, ini contoh saja. Kalau tak sedap lah. Saya bagi contoh ni supaya cakap kita nak tak sampai yang kita punya message yang kita nak letak dalam ni. Saya drag je kat atas ni. Okey, bila tengok dekat bawah ni, sepanjang default title yang kita dah letak atas ni, dia ada sepanjang video. Itu yang trik dia yang mudah sebenarnya. Sebabnya kita kena faham layer saja. Kalau nanti kalau dah tengok video mesti faham. Contohnya saya bagi contoh, siapa tengok Running Man. Okey, Running Man ni dia banyak editing, dia kompleks. Editing dia macam bersimpang siur, macam-macam dia letak kan. Ada efek tu, ada efek ni, dia ada letak bunyi, dia ada letak api. Semalam saya tengok ada letak api-api semua. Yang tu dia memang dia main layer. So jadi atas video dia letakkan elemen lain, grafik lain ataupun teks lain. Jadi dia akan jadi atas macam ni. Okey, ini black bar. Ini salah satu contoh black bar. Cake paling sedap. Cake paling sedap apa? Okey, yang ni pun tips dan trik juga. Okey, yang mana yang ada soalan boleh tanya dekat situ. Tips and trick dia adalah kita tak boleh letak panjang sangat. Bila letak panjang sangat dia akan jadi macam serabut sikit video ni. Okey, yang ni saya dah ada satu cake paling sedap. Saya nak letak bawah pula. Saya yang paling mudah adalah copy. Ctrl C dekat title dekat bawah, lepas klik layer dan kita tekan dekat sebelah sini, kita larikan sikit, kita tekan Ctrl V untuk paste. Okey, bila kita dah tekan Ctrl V untuk paste, kita kena tarik ni pula layer dia ke sini juga. Okey, dia kerana kita copy file tadi saya bukan tak ada, dia ada dekat atas ni. Kalau untuk mudah lagi saya back dulu. Yang ni Allahuakbar. Jadi kat sini, okey, yang ni file cake paling sedap ni kita nak tukar lah, kita tak pakai ni. Okey, tak apa. Sebenarnya dia atas dan bawah. Bila saya copy, saya letak bawah pula. Jadi trik dia sekarang adalah layer saja. Bila kita berurusan dengan layer, kena make sure dekat mana kita nak letak, dekat mana kita nak bagi DAP, kita kena susun ikut keadaan yang kita nak. Okey, paling sedap yang atas ni, yang baru saya copy ni adalah yang bawah. Okey, saya kena tukar. Takkan letak dua-dua cake paling sedap. Saya letak cake paling sedap di grid. Sebab ini kami shoot kat grid. Ini contoh dekat grid. Kita andai contoh saya letak ni, contoh lah saya letak cake paling sedap di Malaysia lah, untuk lebih targeted. Nanti tak faham pula kan. Okey, saya boleh ubah. Kalau untuk alignkan ni, kita boleh pilih ni lah, sebab dia ada tengah kan. Okey, ni saya tengahkan lebih cantik. Okey, ni adalah salah satu elemen yang mana boleh menangkap kita punya viewer dan menyebabkan dia berhenti seketika untuk tengok apa yang kita sampaikan dekat video ni. Okey, dapat sesuatu, kita mesti letakkan black bar di atas dan bawah. Okey, ini adalah poin nombor 1. Kalau ada tak faham boleh tanya. Dan saya harap benda ni jelas lah, supaya sekarang muka saya kat situ. Saya rasa saya kena ubah sekejap sebab macam ganggu. Saya ubah kat bawah. Okey. Okey, ini adalah salah satu caranya yang sangat senang. Okey, lepas kita dah letak view grafik dan kita ada beberapa ubah yang kita buat dekat video ni.
Okay, kita boleh pergi kepada tekan enter untuk dia render. Sebab kalau perasan dekat sini, kalau siapa yang tak pernah buat video ataupun tak pernah render video, dia akan jadi merah kat kawasan ni. Okay, merah ni maksudnya dia belum fully synchronize, sistem belum fully synchronize. Sebab kita gunakan video, kita letak, dia belum dapat exact preview lagi. Jadi saya tekan enter ni ya. So dia akan creating preview render for smooth playback. Sebenarnya saya dah boleh buat playback mengikut sistem kita, tapi sekarang ni untuk selaraskan, kita buat je, kita enter je sambil kita tunggu tu. Okey, black bar pun boleh ditukarkan beberapa color ke color-color lain, ataupun boleh letak background lain dekat belakang, even macam tu. Saya rasa saya nak tunjuk sikit macam mana kita nak letakkan black bar ni dengan cara yang lain sikit, yang rare sikit. Okey, sekejap kita tunggu playback siap dulu. Kek paling sedap di Malaysia ni adalah satu contoh. Okey, bukannya kek dia paling sedap. Yang itu saya bagi contoh supaya viewer kita, bila kita produce video ni, bila kita export, bila kita post, dia akan lebih menangkapkan viewer kat situ. Ini elemen yang sangat penting dan tak dapat dinafikan lagi. Okey. Dan saya panggil juga ini sebagai stopper. Bila kita play video ni dekat mana-mana tempat, bila kita post dan orang tu tengah scroll Facebook, dia scroll dan dia akan mungkin terberhenti sekejap. Okey, kalau konten kita lagi cantik, lagi dia akan berhenti. Dan dia akan tengok. Jadi viewer kita improve dan naik sikit daripada situ. Sebab dia ada syarat, YouTube dan Facebook dia ada syarat yang bila awak dah tengok dalam masa 30 saat contoh, baru dikira sebagai satu view. At least berapa saat, itu Facebook dan YouTube punya masing-masing punya macam mana dia nak kira seorang viewer tengok. Mesti ada syarat dia tentu. Tak adalah scroll tu dia cakap viewer, tak. Viewer yang kalau dalam Facebook dia panggil tu sebagai reach. Kalau siapa-siapa yang ada page pernah letak video, dia akan tulis reach dekat situ, reach. Berapa orang dah reach tapi belum view. Bila antara cara nak ni, dan kena ingat view yang cake ni, contoh nak cantikkan view, kita dah nak increasekan view, kita dah letak macam ni. Dan bila kita nak lagi view lagi tinggi, kita mestilah cari market ataupun cari viewer yang sukakan kek ataupun suka makan. Okey, ataupun suka coklat. Kalau dia makan kek coklat, kita nak improve dengan cara kita mesti letak dekat targeted audience. Kalau kita buat cerita pasal saya buat tutorial macam mana nak buat website contoh, saya gunakan tutorial nak buat website, saya tulis atas cara nak buat website atas, kurang 10 minit saya letak bawah. Dan video tu saya gunakan, saya bagi dekat orang-orang bisnes mungkin, ataupun orang-orang yang berkenaan yang nak buat. Jadi view dia akan lebih. Janganlah letak benda tu dalam yang tempat tak sepatutnya, ataupun Facebook yang tersalah target. Jadi viewer dia kurang. Yang saya boleh sarankan, setiap daripada kita ada kepakaran dan ada profil yang cantik dekat Facebook, kita boleh letak direct ataupun post story dekat kita punya profil. Okey, yang saya pernah buat dan saya pernah cuba sebelum ni, bila kita letak stopper macam ni, bila kita letak elemen kita panggil sebagai black bar, atas dan bawah tulisan ni, title pun tak payah letak. Tapi kalau boleh letak, tulislah caption sekarang. Caption boleh juga ditambah. Dan kalau ada ini pun, bayangkan post pun boleh dibenarkan dekat Facebook, post saja. Jadi orang tak akan tertanya-tanya dah ini ad. Dan yang paling penting yang kita bagi letak tajuk simple ni, tajuk yang menerangkan video ni lah. Jadi insyaAllah daripada situ viewer kita akan naik, dan view kita akan naik, dan viewer kita akan berhenti seketika. Okey, dan tengok video ni ada apa. Macam saya cakap tadi, saya nak sambung, saya nak tambah dekat mana video tu boleh letakkan, macam mana kita nak letakkan sedikit fancy dalam ni. Okey, dia ada beberapa elemen. Yang paling senang sekarang adalah, contoh kat sini saya okey dulu sebab kita dah letak title semua elok. Okey, kita boleh pergi kepada media, sebab media kita masih kosong. Jadi dengan caranya saya nak kita tengok sample color ada apa. Okey, sample color pun boleh pakai. Okey, kita boleh letak, ini saya bagi contoh boleh letak color. Okey, color ni color yang dah siap. Okey, senang. Kita pakai yang bila satu lagi elemen yang penting juga untuk kita kata untuk naikkan video adalah dengan cara kita letakkan color-color yang stripe. Okey, menggunakan black bar. Sekejap menggunakan black bar, letak tajuk simple di atas dan bawah. Saya tambah sikit satu lagi. Sekejap. Saya takut space dekat sini salah, tapi saya tulis saja dekat sini.
Saya tambah, saya dash untuk detailing untuk kita apa yang kita buat ni lah. Gunakan, boleh gunakan, Allah Akbar, boleh gunakan color striking untuk background black bar. Okay, siapa-siapa yang tak tahu black bar tu adalah yang hitam atas dan bawah yang biasa kita tengok sekarang. Sekarang kita nak ubah sikit, kita nak pergi kepada kita nak strike lagi, kita nak lagi stop lagi, kita letak color yang pelik sikit. Biasanya saya letak kuning. Yang ini, ok, tak apa, saya drag dulu. Kuning tak ada, untuk senang kita letak contoh lah, saya letak orange tengok. Ok, orange ni pun layer dia kecil. Kerja kita adalah untuk membesarkan, untuk memanjangkan dekat kawasan tu. Ok, kalau nampak kat sini, saya harap semua orang nampak lah. Kalau nampak kat sini, dia ada 1, 2, 3 layer. Sekarang ni, kita nak masuk ni, kita mesti nak select dia dekat dalam ni. Jadi kita kena letakkan dia layer yang keempat. Tapi beza dia, okay, beza dia kena duduk belakang daripada video. Cara dia kena duduk bawah, ataupun dia kena duduk layer nombor 1. Cara dia, saya kena angkat 1, 2, 3 ni ke atas 1. Ok, select all dan kita angkat dia jadi 2, 3, 4. So layer sekarang dah bertambah. Ok, timeline ni akan dia macam dia jadi macam bertambah-tambah lah. Tapi tak apalah, kita memang macam tu yang kita nak buat. Jadi untuk menambahkan strike, kita tambah color. Kat sini saya letak warna orange. So saya besarkan. Ok, bila saya besarkan, saya letak kat sini. Oh, saya silap sebab sekejap saya tengok. Bila video ni dekat sini, kita kena pakai logik je sebenarnya benda ni. Video dia macam ni, orange dekat bawah, sepatutnya dia keluar dekat sini. Kita cuba try yang, kita cuba layer. Dia masalah layer saja kat sini. Saya cuba buat kat sini. Ok, ataupun kita cuba buat ni. Saya drag ke atas ni. Kita tambah satu lagi layer. Tengok apa yang berlaku. Ok, kalau tak boleh yang macam ni, saya tak pasti dia punya setting mungkin ada kecelaruan dekat sini. Tak apa, benda tu tak, konsep dia adalah sama layer. Kita kena faham layer. Sekarang saya back balik sampai kedudukannya asal. Sekarang saya delete. Ok, kita buat yang manual. Kita buat yang manual dengan cara mungkin kita boleh letak background. Saya cari satu background dekat belakang. Saya cari satu color dekat dekat images ni. Biasanya ada banyak gambar. Saya cari gambar-gambar yang boleh pakai. Ok, itu video makanan kan. Kita cari gambar yang berkaitan dengan makanan. Saya gambar yang berkaitan dengan makanan. Ataupun kita letak je apa-apa. Saya gunakan dekat sini ada bendera. Kat sini saya drag macam tadi. Saya masuk dekat library. Ok, saya drag dekat atas tu. Bila saya letak dekat bawah, sebenarnya idea dia macam ni. Ok, sekali lagi kita drag yang saya drag pula. Kita ubah dia ke atas sikit. Dan kita bawa dia kepada layer yang bawah ni. Kita tengok apa perubahannya. Dia sebenarnya itu idea yang saya nak buat. Sekarang ni sebenarnya kita nak layerkan lagi belakang. Kita boleh letakkan bab color. Saya boleh revert balik kenapa jadi macam tu. Dan sebenarnya isu dia, kita yang nak faham sekarang yang paling penting, yang di belakang tu sebenarnya layer, yang di depan belakang tu semua layer. Kita kena tahu kedudukan. Dan daripada situ kita boleh siaskan sikit-sikit. Okay, nampak tak macam tak cukup dekat belah belakang tu. Okay, itu adalah foto. Dengan ni foto, bila tak cukup dekat belakang, kita kena enlarge sikit lah. Sebab size dia tak sama dengan ni. Saya tekan kat sini. Nampak dia select dekat situ. Okay,
Bila dia select kat situ, kita zoomkan lagi untuk menampakkan background tu lebih cantik, lebih masuk dengan size square yang kita dah letak. Okay, dia just foto biasa saja. Tapi kalau ada benda yang berkaitan dengan color ataupun background yang berkaitan dengan cake, bila letak dia lagi pun boleh improve kita punya viewer juga. Ada orang suka view video yang lebih cantik macam tu. Jadi dekat sini nampak color dia agak kurang, tak menyelah sangat. Jadi kita kena main peranan dari segi kita punya mata lah. Okay, dapat sesuatu. Okay, kita boleh letak dekat sini, kita ubah dia punya color. Okay, select kat sini. Kita dah, bila kita dah select tu, kita boleh ubah color. Kita letak hitam. Ataupun nampak kurang bold, kita boldkan dia. Sekejap cari function bold, letak dalam ni. Bold dekat sini. Sedikit bold. Okay, kek paling sedap. Dia yang penting color ni adalah kena kontra. Saya ingat kuning lah. Kuning color yang paling best lah. Lagi kontra lah. Okay, tengoklah keperluan dia macam mana. Sekarang ni adalah warna hitam. Jadi saya letak sini warna kuning. Warna tak kuning sangat. Kita letakkan more. Okay, tak apalah isu color tu. Aku tak sempat. Kita pakai hitam dulu. Okay, sekarang kita pakai hitam dulu. Dan dekat bawah pula pun saya nak buat benda yang sama. Saya boldkan kat sini. Okay, bold dulu, lepas tu kita tukar juga warna hitam. Okay, dan ia akan berubah jadi warna hitam. Dia lebih menangkap view. Dan ingat, color teori ataupun color kontra dia lagi lebih, sebenarnya sangat penting dalam isu pemilihan untuk menangkap view dan seumpamanya dalam editing grafik, sama ada foto atau video. Okay, yang tu boleh explore dalam tu. Color dia macam mana nak tukarkan, lebih strike, lebih baik lah kan. Sebab kita nak, yang ni lah antara faktor yang lepas ni buat boleh bagi respon dekat saya dekat page, boleh beritahu macam mana viewers sekarang dah meningkat daripada dulu, insyaAllah. Okay, atas insyaAllah kita punya usaha sampai tahap ni, dia boleh bagi lebih view. Okay, dan memang dia kurang sikit lah dari segi strike kan sekarang ni. Kalau dia pun macam tu. So dia ada banyak lah, boleh letakkan stroke dan sebagainya, ataupun boleh pilih style kat sini. Okay, dan kita balik kepada hitam lah, sebab kita nak direct kepada source pula. Okay, sambil-sambil itu daripada awal itu saya cuba cakap, jangan lupa untuk sentiasa savekan file ni, supaya kadang-kadang software ni awak datanglah dengan macam mana pun punya spek komputer ataupun mesin editing tu, dia kemungkinan crash tu sangat tinggi. Beli software yang ori ataupun pakai yang tak ori ataupun pakai yang free, kebarangkalian tu boleh terjadi. Jadi kita tekan Ctrl S. Okay, yang ni saya minta maaf, saya terlupa cakap tadi, sebab orang yang lama buat pun kadang-kadang biasanya lupa. VE Project, save saja dekat desktop. Saya biasa save kat desktop, saya tekan dekat sini. So always save lah. Macam ubah-ubah sikit save, ubah-ubah sikit save. Sebab tadi kita dah ubah grafik, jadi dia akan berubah sikit macam ni. Dia akan jadi merah balik, jadi kita kena render balik, kita kena letak, kita tekan enter balik. Okay, bila kita dah biasa buat ni, benda ni insyaAllah nanti lama-lama benda ni akan jadi satu mudah. Daripada mudah tu kita akan regularly, even hari-hari boleh buat dalam, saya bagi idea macam pesan seminit, setiap hari pesan seminit. Okay, sebab benda yang nombor point yang kedua yang saya nak sentuh tu adalah menggunakan video, menggunakan video yang berepisod. Okay, nombor 2, video yang menggunakan macam media render lah, menggunakan video menghasilkan. Poin yang kedua adalah menghasilkan video yang berepisod. Okay, macam mana nak menghasilkan video yang berepisod ni? Video yang berepisod ni, kebiasaan kita ada subscription dekat YouTube. Okay, subscription kat YouTube ni, salah sebut, subscription kat YouTube ni biasanya kita nanti. Saya bagi contoh, macam saya sini pun subscriber untuk Syahmi Sazli Production.
Okay, video-video yang lawak kita hari ke hari, time to time kita nak buat, kita nak tengok lagi. Okay, even kita boleh buat dalam Facebook, boleh buat dalam YouTube. Ingat ni poin yang kedua, untuk hasilkan video yang berepisod. Sekarang ni adalah macam saya cakap sebelum ni, sejak episod 1, sekarang ni adalah masa owner business, masa semua orang buat jenis episod. Tolong buat jenis episod. Macam saya boleh buat kelas online macam ni, tutorial live one to one macam ni, dan dengan kekangan internet yang tak berapa merangsangkan, jadi saya sila buat. Ini masa dia untuk kita fikir dan ambil peluang positif untuk ke arah untuk orang kenal lagi kita. Daripada sini kita buat jenis episod. Saya yakin untuk orang yang 3 tahun dan ke atas punya bisnes yang dah buat lama, ataupun siapa-siapa yang ada fan, bila kita buat video yang berepisod yang bagi manfaat, dia akan bagi lebih view. Dan orang klien kita ataupun customer kita sebelum ni akan ternanti-nanti video yang seterusnya. Itu adalah poin yang kedua. Kita buat video yang berepisod. Contoh hari ni kek paling sedap di Malaysia, esok kita buat kek paling sedap kat dunia. Lepas tu kita buat cara nak buat kek. Lepas tu kita buat macam mana nak pilih barang-barang kek yang paling cantik. Yang seterusnya macam mana nak buat kek tu bagi jadi gebu. Kita bila kita ada kepakaran, kita share. Setiap orang yang minat benda tu, insyaAllah dia akan masuk. Asalkan kita ada fan. Tak ada fan pun boleh letak dekat personal Facebook. Sebab daripada situ orang akan kenal kita. Sekarang ni adalah masanya. Saya cakap ulang-ulang, sekarang ni adalah masa dia. Kalau tak pernah buat live, buat live. Saya banyak 5 minit. Kita catatkan point dan kita bercakap. Kalau ada pun komen negatif, saya nasihatkan elakkan baca ataupun blog saja. Sebab kita nak circle. Macam saya create circle dalam Facebook dia. Alhamdulillah sampai hari ni saya tak suka tengok benda yang sekian-sekian negatif. Klasifikasi negatif tu atas saya sendirilah macam mana saya letak. Jadi saya, kalau boleh saya remove saya ataupun saya blog. Sebab kita sentiasa perlukan benda-benda positif untuk kita hidup dengan lebih baik dan dapat banyak idea dan dapat banyak kawan-kawan. Dan even nak menuju ke syurga pun, kita nak keliling yang baik. Itu adalah pesan Nabi. Dan kalau kita nak berkawan dengan ramai orang pun boleh, make sure kita yang bawa mereka ke arah tu. Dan kita kena sentiasa menasihati. Jadi macam agama pula. Yang untuk komen untuk isu ni, saya tajuk ni dah masuk yang poin yang nombor 2. Nombor 1, saya ulang sikit, dia gunakan black bar macam kita create tadi. Start daripada hitam. Saya sini boleh tutup dan buka. Start daripada hitam. Oh lah, dia tak tutup. Bukan tutup ni, sorry. Saya tutup layer yang ada pokok yang ada bendera ni, saya tutup. So dia akan jadi hitam. Sebab tulisan warna hitam, saya kena buka balik lah. Ataupun tukar balik font warna hitam. Dan benda ni boleh on off. Kalau tengok sebelah kiri, kita pergi kepada timeline, kita ada hide or unhide mata dan buka dan tutup. Kita boleh tekan dan tekan buka dan tutup. Okay, bila kita dah siap semua, kita boleh pilih kepada edit export. Okay, ingat sentiasa save. Sekarang dah habis render. Sentiasa biasakan dekat keyboard anda perkataan home, HOME, supaya dia cursor ni, supaya line merah ni dia akan pergi balik kepada asal. Kita tekan home, dia balik kepada home. Kiri sekali dia akan pergi. Okay, dari situ kita boleh, ini saya biasa buat lah, kebiasaan software tak sama. Dan ini home ni untuk balikkan cursor ke atas, ke tempat asal dia, ke kiri balik. Dan daripada situ kita dah boleh export. Okay, ada button export dekat sini. Okay, apa kata kita cuba try export saja. Kita export, tekan export. Okay, dia loading sekejap. Okay, biasa je sebab ni free, dia akan suruh buat benda-benda macam ni. Kita pangkar, kita tekan balik. Okay, kita tekan sekali lagi. Sebab saya try offline, okay. Sebab online mungkin dia suruh register. Kalau dia suruh register, kita create account. Sebab dia bagi free plan. Okay, saya create je sekarang. Sampai dalam saya create je account. Saya tak ingat saya dah ada belum, ataupun saya tekan Facebook. Facebook lagi baik lah, lagi senang. Mungkin saya dah pernah pakai. Sebab kalau offline dia tak minta macam tu. Sebab sekarang kita online, dia akan minta macam dia nak suruh kita register juga sebagai free user. Tak kisahlah, dia masih lagi free. So saya login je dekat sini. Sekejap.
Okay, continue SP3 sebab dia gunakan kita punya account Facebook. Dia suruh login saja. Kita ada keluar notification. Dia suruh create, tak apalah, kita create saja. Sebab nanti yang menonton ni tengok macam mana nak buat, tak tahu pula. Okay, tak apa, kita lain kita buat je. Okay, sebenarnya saya dah tak ingat password. Saya create jugalah. Okay, dia ada update. Kita reset password. Saya tengok masuk ke tak. Kalau tak masuk, saya akan terus kepada okay, Malaysia punya ID 4. Okay, jadi kena set password baru. Saya letak je lah. Okay, saya reset password. Kan sekarang login dah berjaya. Kita tekan balik export. Oh, dia tengah load account info sekejap. Okay, kita close balik. Offer dia akan sedia keluar untuk suruh beli juga. Continue use. Tadi dia suruh login ataupun create account. Continue use. Bila kita continue use, ada pelbagai jenis format sebelah kiri. Kalau nampak berbagai jenis format sebelah kiri. Dan suggestion untuk yang software letak dah siap default dia adalah MP4. Dan juga kalau saya nak suggest pun, MP4 adalah universal video punya format yang diterima oleh kebanyakan software dan juga web. Kita faham macam tu je. Ambil MP3 lagu, MP4 tu video, dan lain-lain pada tu untuk basic. Tak perlu ambil tahu saja yang ni. Dan export ni pastikan save to ni kita tengok dekat mana yang dia hantar file tu. Okay, yang ni saya tak pernah ubah. So far saya tak pernah ubah sejak pakai ni. Jadi saya letak nama saja Kek paling sedap Kek paling sedap di Malaysia. Okay, Kek paling sedap di Malaysia. Sekarang saya boleh export. Saya tekan export. Dia terus export dekat sini. Nampak ruang sini dia tengah export. Bergantung pada video kita punya panjang dan sistem kita. Kalau lambat-lambat lah, kalau cepat-cepat lah. Jadi ini saya pakai untuk yang Allahu Akbar. Kita nak buat sebagai kejap lagi dia akan siap. Sambil-sambil tu kita tunggu. Sambil kita tunggu tu, kita masuk poin yang ketiga. Iaitu poin ketiga adalah kita hasilkan video ataupun create video content berdasarkan demand ataupun search. Okay. Macam mana nak buat video tu? Hasilkan video, nak createkan video tu ikut demand. Okey, kita semalam pun saya ada mention. Saya tak pasti semua orang faham lah. Saya tak pasti semua orang nampak ke tak. Okay, saya buka satu browser kat sini. Kalau boleh nampak sekejap lagi, saya pergi dekat Google. Okey, Google, ataupun kita direct saja kepada YouTube. Okey, Google, kalau ada siapa tahu, sebelum ni Google ada Google Trend ataupun famous word yang orang biasa cari untuk setiap hari. Okay, Google dia ada index dia. Dia memang dah set famous word untuk trending hari ni apa. Dan yang paling senang untuk kenal bila kita dah ada apa orang panggil sebagai bila dah ada isu semasa yang paling panas, itulah dia akan pakai sebagai trending. Dan itu kebanyakan orang akan cari dekat internet. Okey, contoh saya selalu buat,
Saya tulis dekat sini cara. Tengok, bila saya type cara saja, macam mana saya nak menentukan demand ataupun konten yang orang senang cari sekarang. Okey, kalau siapa-siapa perasan dekat sini, cara buat roti canai akan naik dulu. Okey, macam-macam. Antara benda yang tengah famous sekarang, cara daftar account KWSP online, sebab dia berkaitan dengan kita punya yang duit KWSP yang boleh buat keluar untuk akaun yang kedua tu selama tempoh ni. Okey, tu antara demand dia yang orang tengah cari. Dan inilah key-nya adalah macam mana kita nak buat view kita lebih daripada orang lain, ataupun view kita lebih daripada orang tu. Kita kena create video berdasarkan demand. Okey, famous searches punya file ni, famous searches punya sentences ni adalah berubah-ubah ikut keadaan semasa. Okey, mungkin sekarang check macam ni, lagi 5 minit check macam lain pula. Okey, sebab dia berdasarkan sistem yang detect macam mana orang nak trend search, dan dia ada banyaklah isu yang kita kena faham dalam ni, banyak benda yang kita kena fahamkan untuk createkan konten, untuk sebelum kita create konten. Tapi untuk yang permulaan, untuk create demand konten, ini adalah caranya. Contoh, saya tulis cara buat roti canai. Mungkin sekarang orang tengah cari banyak buat cara buat roti canai. Semalam saya ada try cara buat kek. Dan buat kek batik yang paling tinggi. Jadi kalau kita buat kek batik lagi, why not? Okey, lepas saya dah ambil kek batik punya suggestion, saya space lagi, sama ada dekat phone ataupun dekat web. Saya spacekan lagi, dia akan keluar biskut Mary pula. Bila kita ambil dekat sini, kita spacekan lagi, dia akan jadi simple. Saya spacekan lagi, ada lagi tak? Okey, yang ini yang paling dalam. So kita boleh buat cara buat kek biskut, cara buat kek batik biskut Mary simple ni. Ini adalah konten yang terbaik untuk buat sekarang buat. Okey, dan ini kita boleh gunakan sebagai title. Okey, kita tengok search dia apa result dia. So far, tak salah saya semalam saya check bukan macam ni. So sekarang trend dia dah berubah sebab kebanyakan orang duduk rumah. So trend search dia sangat berubah sebab kebanyakan orang lagi main handphone, lagi tak tahu nak buat apa kat rumah. Dan yang kalau kita aware pasal famous, orang lagi ramai tengok benda yang berkaitan dengan masak. Jadi ni dalam masanya, yakinlah insya-Allah kalau dalam masa 6 bulan ni, start daripada sekarang, orang tengah tengok ni, view akan cepat naik. Dan daripada sini saya cakap kita kena create content berdasarkan demand, berdasarkan orang search. Kita kena kaitkan YouTube dan Facebook sekali. Bila kita kaitkan dua-dua ni adalah famous punya platform untuk letak video. Dan of course lama-kelamaan YouTube ni boleh bagikan kita income, sebab view kita banyak dan kita ikut trend-trend semasa kan. Dan kita kena linkkan dua. Saya cadangkan linkkan kedua-duanya sebab kita belum ada fan. In case of orang yang belum ada fan, kita linkkan kedua-duanya dengan cara kita buat video yang format macam tadi. Okey, kita balik tengok video kita siap ke tak. Dia macam itu. Okey, dah siap. Kita boleh tengok file dia dekat dokumen Wonderchef Filmora 9 dekat ni basic, bukan basic, dia punya tempat yang standard dah. Okey, kek balance sedap dari Malaysia dah siap. File dia jadi square. Nampak tak file dia jadi square? Okey, so kalau duduk dalam Facebook dia jadi macam ni lah. Kedudukan dia square. Okey, kalau kita scroll Facebook tu panjang macam ni, untuk phone dia akan jadi square, dia akan duduk petak cantik. Even white dia akan tutup. Anda kena bayangkan dia macam ni. Nak tunjuk tak boleh pula. Dia akan jadi tinggal tengah sajalah, tak ada kek paling sedap. Ini adalah stopper. Elemen stopper ni adalah elemen yang penting. Saya full screen lah. Dia macam ni. Bila ada tulisan atas dan bawah, dia akan jadi satu orang panggil anjakan paradigma. Dia ada satu booster untuk stopkan. Dia booster tapi dia stopkan macam tu. Dia booster untuk viewer dan dia menjadi stopper kepada viewer kita juga dalam masa yang sama. Daripada sini kita still buat kek yang paling sedap di Malaysia. Dan video kek yang paling sedap di Malaysia ni perlu juga diletakkan di dalam YouTube untuk kita sama-sama naikkan dia. Sebab kita belum ada brand, ataupun dah ada brand, kita tak pernah ada lagi akaun Facebook dan YouTube yang untuk letak video ni.
kita buat sambil-sambil untuk naikkan kedua-duanya. Sebab view, kalau saya perhatikan trend view Facebook dia lebih cepat daripada YouTube. Dan why not kita letakkan dua-dua untuk support each other. Itu juga adalah satu teknik yang digunakan oleh banyak pakar-pakar yang buat video konten dekat Facebook ataupun YouTube sampai hari ini. Okey, kita balik kepada YouTube tadi. Okey, YouTube tadi video, saya ingat video yang sama tadi letakkan juga dalam Facebook, dalam YouTube, dan buat create macam tu. Macam cara buat cake sambung sikit lagi sambil dah 9:25, dah dekat dah. Dekat nak tamat dah. Jadi kalau ada apa-apa soalan boleh tanya. Okey, kita cara buat kek biskut Mary simple. Ini insya-Allah saya yakin benda ni boleh jadi trend kalau tuan-puan buat ni sekarang. Okey, sebab yang ni search trend dia. Saya boleh kata kalau saya tekan cara buat kek batik biskut Mary ni, ada komen yang sehari 2 hari ni aktif. Sebab sekarang macam saya cakap tadi, orang sekarang tengah tengok video dekat YouTube dan Facebook. Sebab most of the time, mostly people tak boleh keluar rumah. Jadi sebab tu yang akan searchkan video ni. Jadi ini adalah item, content, idea dan juga masa yang menarik, masa yang sesuai untuk kita buat video ni. Cara buat kek biskut Mary, gunakan jangan lupa untuk gunakan tajuk ni. Okey, gunakan tajuk ni dan letak di ruang video untuk tajuk video dan bahagian description. Okey, saya letak kat sini Saya kena tulis sikit. Search drilling. Guna title yang panjang. Okey, guna title yang panjang tadi. Untuk title dan description. Akhir kata dalam cerita ni, saya ada satu lagi key point yang penting untuk kita menaikkan sikit video kita daripada orang lain adalah dengan menggunakan tag. Okey, guna title yang panjang tadi untuk title dan description. Ingat, title ni perlu di-repeat ruang atas tajuk dan juga ruang description. Aware pasal description, kalau dah pernah upload video dia akan keluar. Sekarang saya nak tunjuk tak dapat. Yang penting buat dulu lepas tengok tutorial ni. Okey, description punya part. Okey, ni saya kat sini tambah sikit lagi, kita kena letak YouTube min tag. Okey. Saya pergi Google, biasanya saya akan type YouTube tag. Nombor 1 YouTube tag ni saya biasa pakai keywordtool.io. Saya masuk dekat sini, saya search. Kita cuba search saya cara buat kek batik. Okey. Cara buat kek batik. Dia akan loading sekejap, dia analyze file, dia analyze keyword yang sesuai untuk kita letak dalam description. Cara buat kek batik. Okey, boleh letak semua keyword ni, select dekat atas. Okey, ini adalah salah satu cara untuk improve, untuk boostkan kita punya video punya view. Okey, kita copy ke clipboard. Lepas kita copy, kita kena paste juga di ruang description. Okey, kita tambah lagi point. Jadi kat sini kita tambah, kat sini dapatkan keyword di keyword tool.io dan letakkan di ruang description. Okey, yang tu saya tambah lagi. Okey, letakkan di ruang description, copy dan paste lah dekat sini. Dan akhirnya kita kena letak satu lagi benda penting, iaitu YouTube tag. Tag dia adalah, saya gunakan, biasanya saya tag dekat sini, rapidtext.io. Okey, rapidtext.io kita boleh letak macam ni. Kita use tools for free. Okey, YouTube lah. Rapidtext ni kita typekan sini, cuba type cara buat kek batik. Okey, search result dia adalah berbeza. Tengok keadaan semasa. Kalau tak boleh, sistem tak dapat, cuba pendekkan ataupun guna related word yang
bila kita buat YouTube punya video dan kita letak title ni ataupun kita buat konten sekalipun, kita kena duduk tempat user. Yang paling penting adalah kita duduk tempat user. Ingat saya catat kat sini, kita kena duduk tempat user. Kita kena duduk tempat user. Kena fikir logik apa yang user cari. Okay, kita kena ingat, kita kena jadi sedikit sebagai elemen yang kita kena duduk tempat dia. Kalau aku nak cari kek batik, apa perkataannya aku akan search. Itu logik. Tolong fikir secara logik, jangan fikir terlalu complicated sangat. Kalau kita nak cari tutorial tertentu, apa yang kita type, itu kita fikir dulu. Okay, cara buat kek batik. So wording ni semua adalah related dengan cara buat kek batik. Since kita pun dah buat video kek batik, macam saya tunjuk contoh tadi, kita copy saja semua ni, tekan je copy, dan kita kena paste dekat ruang teks pula. Okey, saya tambah dekat ini untuk penutup. Lepas letak dekat keyword tu, kita letakkan dapatkan teks di rapidtext.io dan letak di kotak rapid pula, letak di kotak teks di Facebook. Okay, so far dekat situ insyaAllah akan improve kita punya view, akan improve kita punya friend, or even kalau kita buat sale yang berkaitan pun boleh. Okay, ini adalah tips yang saya pakai sampai hari ini. Bukanlah segala ultimate tips tak, sebab benda ni free dan saya suka untuk share benda ni supaya orang tahu benda yang orang mungkin tak tahu. Instead of kita banyak benda yang mamai, kita buat dulu, dan kalau tak okey baru kita adjust time to time. Okey, kita ulang balik tadi sebelum mengakhiri cerita kita, perkongsian kita pada hari ini. Okey, tadi kita buat satu video yang kita menggunakan black bar. Black bar tu saya hasilkan video menggunakan Filmora 9. Okey, black bar tunjuk di sini ya. Black bar dia akan jadi macam ni. Okey, siapa yang nak try boleh try. Yang ni nak beli software dia pun boleh. Software dia tak mahal, jadi kalau guna free pun boleh. Okey, guna saja apa yang ada dalam tangan dulu, yang paling best kan. Buat saja video untuk sehari 2 hari ni, dan kalau ada soalan berkenaan video yang dah buat, boleh tanya saya direct dalam page ataupun ataupun call ataupun WhatsApp di 03 459 4767. Sebenarnya saya ada persoalan dekat sini, sekejap lagi saya jawab. Okey, ini salah satu caranya untuk naikkan video di Facebook. Kita menggunakan black bar, tulisan atas dan bawah, kita hiaskan belakang, kita tulis word-word yang sesuai. Nombor 2, kita kena menghasilkan video yang berepisod. Ni adalah masa dia, tepuk meja ni, ni adalah masa dia untuk buat. Okey, ambil peluang untuk buat benda tu supaya orang lagi kenal. Sekarang ni saya dah episod kelima. Bayangkan 5 hari saya buat dengan kekangan macam-macam kekangan keliling, tapi time to time ada support, moral support daripada belakang. Daripada situ jadi seronok lagi nak share sebab benda ni sangat memberansangkan sebenarnya, sangat seronok kalau kita sharekan kita punya kepakaran ataupun benda. Kita jangan tak cakap kepakaran pun boleh, cakap experience apa yang kita dah lalui sebelum ni, kita bagi ke orang. So insyaAllah dari situ perkembangan ilmu tu akan berlaku, dan saya harap doa daripada kalian, daripada tuan-puan semua, untuk kami lebih konsisten dan lebih menjadi produktif dalam team production lagi lepas ni. Dan dekat sini yang terakhirnya melalui pula, lepas hasilkan video episode nombor 2 tu, kita hasilkan juga konten yang berdasarkan demand. Macam saya ajak tadi, kita search kat YouTube, tengok drill. Okey, boleh tolong tengok dekat media dekat ruang komen tu, kita hasilkan video ataupun create video konten berdasarkan demand. Okey, search drill, kita guna title yang panjang untuk gunakan sebagai title dan juga description, dan juga kita letakkan tag dekat ruang bawah. Okey, tu lupa nak mention. Dan kalau boleh letaklah thumbnail untuk kita tarik lebih banyak viewer. Okey, saya dah sejam lebih. So seronok dapat kongsi macam ni, walaupun daripada jauh, daripada rumah, daripada office sendiri. Okey, daripada office sendiri, seronok share. Entah, saya rasa macam happy sebab kita ada momentum sekarang ni. Dan lagi seronok kalau ada soalan kan, walaupun lepas ni ada soalan
boleh tanya saya di dalam page ataupun boleh call kami di 0134594767 direct dengan saya untuk call dengan saya. Apa yang saya boleh bantu, insya-Allah saya bantu. Dan Allahu Akbar, daripada situ saya ingin cukup dulu untuk hari ini. Kita jumpa pula dalam video yang seterusnya. Okey, esok kita tengok macam mana trend dia, apa yang saya boleh bantu. Kita tengok kemudahan, sama ada kita nak buat ulang kaji juga supaya benda ni lebih faham ataupun lebih menjawab kepada soalan. Dan saya tengok sebenarnya trend dekat sini kebanyakannya saya macam saya nak bagi moral support. Sebenarnya saya punya sumbangan sekarang saya cuba nak cari jadi nak bagi moral support untuk orang yang terkesan. Sebenarnya semua orang terkesan, tapi biasanya ada orang yang selalu fikirkan masalah sampai tahap benda ni jadi ni kan, jadi tak boleh fokus. Jadi buat sesuatu yang baik, insya-Allah fikirlah positif. So insya-Allah dari situ kita akan dapat benda-benda yang baik lagi lepas tu. Dan syukur sebab saya dapat share hari ni, walaupun dah sejam lebih. Saya rasa sekian dulu daripada saya. Yang baik tu daripada Allah, yang lemah dan kurang itu daripada saya, daripada tim kami sendiri. So sekian dulu daripada saya, Fitri Yusof, daripada Media Helper Production, videographer dan juga video editor di Sungai Petani Kedah. Kalau ada apa-apa masalah ataupun pertanyaan, boleh call 0134594767 ataupun masuk ke dalam inbox Media Helper Production dan tanya soalan dalam tu. Dan kita jumpa lagi esok. Okey, sekian dulu. Assalamualaikum. Bye.